geochemical cycle. So banyak sangat perkataan kat situ: biology, geology ataupun geografi, chemistry kat situ, cycle, panjang. Okay. So jom kita faham dulu satu terminologi yang agak menarik yang kita bagi sebagai biogeochemistry. So ini tidak ada dalam syllabus, tetapi kita just tahu untuk kita punya understanding. So it's a scientific discipline that involve the study of the chemical, physical, geological and biological process and reaction that govern the composition of the natural environment. So ini adalah satu proses di mana kita mengenali beberapa komponen utama di dalam kata pembelajaran ataupun knowledge, iaitu chemistry, geologi dan biologi, di mana kita akan tengok satu nature proses yang melibatkan aspek-aspek proses tersebut, di mana kita bagi sebagai biogeochemical cycle. So apa dia biogeochemical cycle ini? Adalah recycling routes of the chemical element or nutrient in a biosphere. So di dalam bumi ini kita akan recycle chemical element dan nutrient melalui roots yang ada. So roots yang ada ni ada banyak ke? Yes, ada banyak. So di mana biogeochemical cycle ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu global dan local. So global ini refer kepada pergerakan secara total, secara dunia tu, maksudnya jauh, di mana contohnya kita ada gases. Okay. So gases, contoh dia gases karbon, iaitu karbon dioksida, oksigen, sulfur, nitrogen, occur in the atmosphere and cycle globally, di mana dia bergerak jauh. Mungkin hari-hari kita bernafas CO2 di Malaysia boleh sampai, kalau saya ni berada di Sarawak, akan sampai berada di di Pontianak, iaitu di Indonesia, di mana selepas itu karbon dioksida tersebut dilepaskan lagi di Pontianak dan pergi terus ke kawasan Australia maybe. Okay, so apa yang berlaku adalah dia sentiasa bergerak dan bergerak. Okay, so maksudnya dia berlaku secara global. Dan yang keduanya kita ada yang kita bagi sebagai local biogeochemical cycle, di mana ini tidak bergerak jauh, yang kita bagi sebagai less mobile. Okay, less mobile elements such as phosphorus, potassium and calcium cycle more on a more local level. So di mana dia bergerak pada kawasan-kawasan tertentu sahaja. Okay, contohnya saya reput di satu kawasan, dan saya juga akan chemical yang berat ini akan stay sahaja di situ sehingga dia digunakan kembali menjadi satu organisme ataupun satu bahan. Okay, so dia tidak akan pergi jauh. So di mana biogeochemical cycle ini, komponen ini terbahagi kepada dua jenis pool. Okay, apa dia pool ini? Adalah satu tempat kita simpan something. So kita ada dua jenis pool, iaitu kita panggil sebagai cycling pool dan reservoir pool. So cycling pool ni kita definekan dulu: contain organic and inorganic material that are used directly available for use by organism. So cycling pool ni apa yang berlaku adalah kita boleh gunakan bahan-bahan tersebut secara direct, tidak perlu kita kata perlu proses, dia boleh gunakan secara direct. Contohnya kita ada karbon tu berada di dalam makanan, kita makan karbon tersebut dan kita akan dapat karbon tersebut secara direct. Itu contoh untuk cycling pool. Okey, seterusnya kita ada reservoir pool. So nama pun reservoir, so ada mungkin yang tak tahu apa maksud reservoir. Reservoir ni maksudnya kita simpan something. Okey, contoh dia reservoir ni kita refer kepada tadahan air lah. Itu kita panggil sebagai reservoir. Contain organic and inorganic materials that cannot be assimilated directly. So bila sebut directly ini, maksudnya adalah dia tidak boleh makan secara terus. Okey, contohnya kita ambil phosphorus di dalam batu, mineral dalam batu, boleh tak kita ambil directly? Tak boleh. Ataupun minyak yang berada di dalam kata bawah tanah ataupun bawah laut, boleh tak kita ambil directly? Tak boleh, sebab dia mengalami satu proses, iaitu fossilization, di mana kita tak boleh diambil dia secara directly. Okey, sebelum itu kita ada atom yang present dalam kompleks molekul of an organism. As its death are written as a simpler compound to atmosphere, soil ataupun water by the action of decomposers. So apa yang berlaku adalah bila satu-satu organism tu meninggal ataupun mati, apa yang berlaku adalah kompleks molekul yang ada dalam badan dia akan dipecahkan oleh decomposer, di mana dia akan dipulangkan kembali ke udara, air ataupun tanah. Dan exchange antara cycling pool dan reservoir pool ini sangat-sangat limited dan slow. Contoh dia adalah chemical weathering, thunderstorm. Okey, dia mengambil masa kadang ribuan tahun ataupun ratusan tahun untuk perkara ini terjadi. So dia bukannya perkara yang mudah untuk terhasil antara cycling pool dan reservoir. Seterusnya kita akan bincangkan sedikit mengenai carbon cycle dan nitrogen cycle. Okey,
Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.